Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 24 Muharram 1445 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Sambungan kita bab yang ke-144, Babul Azkaril Muta'alliqati Bizzakah. Tengok pelajar yang guna terjemahan muka surat 344 350. Pelajar yang ada terjemahan muka surat 350, ya, nombor 16. Zikir dan bacaan yang berkaitan dengan zakat. Bila kita bagi zakat, kita nak kata apa kepada orang tu? Jangan pakai sengih boleh bitih kak, tak? Terima kasih, mari pula ada doa dia. Ada doa dia yang kita kena baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan zakat itu dengan hartanya sebab dia bayar zakat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babul azkaril muta'alliqati bizzakat. Bab zikir, bacaan yang berkaitan dengan zakat. Firmanullahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Maknanya zakat ni tanda pelajar, sebahagian harta tu sikit je, 1/40. Tulis itu. Sebahagian tu bukannya separuh, 1/40. Maknanya kalau orang tu ada 40 juta, zakat dia berapa? 1 juta. Ada 40,000 zakat dia. Banyak ke sikit? Sikit ya. Itu pun untuk kegunaan pakai miskin, untuk kegunaan 8 asnaf yang boleh guna dia. Bukan semua orang boleh ambil. Dia panggil 2.5%. Itu je. Hak senang, hak mudah nampak dengan kepala kita, 1/40. Nah, mudah nampak. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Jadi dengan kita zakat, kita ambil zakat ni, kita bersih jiwa orang mukmin daripada apa? Daripada sifat apa? Sifat tamak, sifat bakhil. Semuanya dia bersih. Dan bersih juga harta dia daripada hak fakir miskin. Tulis itu apa? Bersih daripada apa? Bersih daripada sifat bakhil, kedekut, kopi, tak mau sedekah, ambil hak orang fakir miskin ni. Allah Ta'ala ambil dengan paksa, dengan tergagah. Tak bayar, berdosa. Dan Allah Ta'ala nak bersihkan jiwa kita daripada sifat tersebut dan bersihkan harta kita daripada fakir miskin. Dan berdoalah, wasalli alaihim, dengan makna berdoalah untuk mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah ayat 103. Ni pelajar ni. Lepas pada At-Taubah ditulis nombor 9. Nombor apa tu? 6. Nombor apa? Nombor surah. Mungkin cari nombor ayat tak jumpa, itu nombor surah. Kita dalam Quran semua berapa surah ada? Semua dalam Quran berapa surah?
kata 14. Ini yang ke-9. Tengok hadis 536, Arab 541. Qala an-Nawawi warwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatin qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda suatu kaum yang membawa sedekah. Sedekah itu ni tulis awal zakat. Sedekah dengan makna zakat, sedekah wajib. Baginda mengucapkan Allahumma salli alaihim. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada mereka. Jadi untuk Nabi dia kata macam tu. Untuk Nabi dia boleh kata Allahumma salli alaihim. Untuk kita ada doa lain. Abu Aufa datang kepada baginda sallallahu dengan membawa sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Allahumma salli. Salli itu buaya. Salli itu dah fi'il amri. Salli ala ali Abi Aufa. Dia tukang sallallahu. Kalau sallallahu ada ya. Ia bagi ia tak ada titik. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salli kita buang. Banyak ni imla salah, imla salli. Allahumma salli. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah kesejahteraan, kebahagiaan, keberkatan kepada keluarga Abu Aufa. Abu Aufa ni seorang sahabat. Maka Nabi SAW doakan kepada dia bila dia mari bawa zakat. Bila dia mari bawa zakat, Nabi doakan kepada dia. Jadi ini adalah peraturan dia panggil SOP itu ada, akan dibincangkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala nanti. Baik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beserta para sahabatnya. Para pelajar kena ingat istilah, bila kata para sahabatnya bukan sahabat Nabi tu, yakni para ulama mazhab Syafi'i. Tu dia, para sahabatnya, yakni man wal ashab ay ashabu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i rahimahumullah mengatakan al-ikhtiyar an yaqula akhidh zakah lidafi'ha. Tengok ni. Al-ikhtiyar, yang terpilihnya, sepatutnya seorang pengambil zakat, penerima zakat, pemungut zakat mengucapkan kepada si pemberi zakat dengan ucapan. Jadi kalau orang beri zakat kita ni sebagai amil. Tahu mana amil? Apa dia amil? Pegawai. Pegawai zakat. Maknanya pejabat agama, majlis agama lantik kita ni amil. Maknanya boleh terima zakat. Ataupun kita ni orang miskin yang layak terima zakat. Dua ya. Sama ada kita orang miskin. Orang miskin ni kalau Malaysia istilah baru ni panggil B berapa? B40 boleh terima zakat. Ni awak ni B berapa ni? 60 ke 80 B ni. Engkau tak ada kerja sikit abut dah. Kerja makan. Jadi orang penerima zakat, dia kena doa kepada tuan pemberi zakat. Kata belakang. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita.
Guna agak. Ingat dah. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Ajarakallahu fima a'tait wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Bila orang bagi zakat, kita terima, kita doakan dia 3 perkara. Tanda. Yang pertama, semoga Allah memberimu pahala di atas apa yang engkau berikan. Zakatmu begini, Allah Ta'ala ajaraka, Allah bagi kamu pahala. Satu. 2. Wa ja'alahu laka tahura, dan Allah menjadikannya penyucian bagi kamu. Suci jiwa, suci harta. Harta kita suci, sebab hak pakai miskin kita dah keluar. Jiwa kita suci, sebab apa suci? Sebab kita tidak lagi duduk dalam kelompok bakhil. Kita dah tunaikan hak orang, kita keluar daripada kelompok bakhil. Yang ketiga, wa barakalaka fima abqaita, dan atas serta Allah Ta'ala berkati atas apa yang engkau tinggalkan. Maknanya kita ada duit 40,000, kita ambil 1,000 bayar zakat, tinggal berapa lagi? 39,000 lagi. Semoga Allah Ta'ala berkati yang tinggal lagi. Allah kabulkan yang kita bayar, Allah berkat yang tinggal lagi. Allahu Akbar. Bahagia ke tidak? Suka orang beri zakat pun, dia boleh doa daripada penerima zakat ataupun daripada pemungut zakat. Dia ada 2. Pemungut zakat maknanya pegawai, dia kaya, dia tak boleh ambil zakat, tapi untuk kerja dia. Penerima zakat orang miskin, orang fakir. Wa hadza doa, tengok ni. Kata Nawawi rahimahullahu taala, doa ini dianjurkan bagi pengambil zakat, penerima zakat, yang kaya ataupun yang miskin. Jadi orang yang terima zakat tu kaya atau miskin, kalau kaya mungkin dia pemungut zakat, ni penerima zakat, kita kena doa. Doa ini wajib menurut yang masyhur dalam mazhab kami dan mazhab lain. Tu dia. Dia kata doa ini tidak wajib. Tanda molek tu. Kalau wajib berat. Doa ini tidak wajib. Tulis, jangan gugur tidak, kalau tidak lari dia punya makna. Doa ini, bacaan ini elok, molek, comel sebagai doa, tetapi tidak wajib menurut mazhab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Ada sebahagian teman rapat kami, tengok ayat dia pening semua. Teman rapat tu maknanya sebahagian ulama Syafi'i. Tulis. Teman rapat ni maknanya sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan doa ini wajib. Ada juga kata wajib kena baca. Kerana Imam Syafi'i pernah mengatakan, Imam Syafi'i kata apa? Fahaqqun 'alal wali an yad'u lahu. Haqqun 'alal wali. Mana hak ke atas wali, si penerima zakat itu, si pemerintah, untuk mendoakan. Jadi maka kata-kata Syafi'i itu menunjuk pada wajib. Kata-kata Syafi'i menunjukkan kepada wajib. Wajib atas pemerintah, dalilnya secara tersilat sebagaimana perintah dalam ayat, mana dalam ayat Quran, kalau kata Allah suruh tu jadi wajib, kecuali ada qarinah lain. Jadi yang benarnya, tulis pelajar, yang benarnya apa dia? Sunat. Elok je kita baca, bukan wajib. Kalau tak baca pun sah. Lama terkejut pula orang hak bayar zakat. Dia kata selama ni kita tak baca apa doa ni, malam ni baru terdengar. Kita kata alhamdulillah bila dah dengar. Jadi kita tak apalah, kalau tak baca pun tidak menjadi kesalahan dalam
dalam undang-undang syariat. Baca elok, tak baca tak berdoa. Uqala ulama, dengar ni huraian. Ulama hadis mengatakan tidak dianjurkan dalam doa tersebut untuk mengucap Allahumma salli ala fulan. Lah, tengok dalam hadis tadi, Nabi bila orang bagi zakat, Nabi kata Allahumma salli alaihim, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Kita orang biasa tidak dianjurkan. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala wa salli alaihim adalah doakan untuk mereka. Allah perintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk mereka. Maka bukannya lafaz itu yang kita kena kata. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihim, kerana lafaz selawat hanya khusus bagi baginda Nabi sallallahu boleh untuk mengucapkannya kepada siapapun yang dikendakinya. Nabi boleh dia kata. Kita umat level kita tak ada standard, jangan kata. Kata doa tadi sudahlah. Ataupun kita doa dengan syarat umum. Tulis doa umum, kita kata taqabbalallahu, kata taqabbalallahu sadaqatakum. Jadi Allah Ta'ala lah kabul, Allah Ta'ala terima sedekahmu. Bolehlah kita doa. Yang mana-mana doa ya. Yang penting kita doa. Jangan ambil kat pakat kelipah tak kata apa. Gitu kita kata tidak baik nanti. Ini sangat berbeza dengan kita. Para ulama juga mengatakan sebagaimana yang tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda mulia dan agung, maka demikian pula tidak dikatakan kepada Abu Bakar ataupun Ali. Dia kata apa? Tidak dikata kepada Bakar. Macam ninggal ni. Nabi kita dia boleh waqalu, mereka juga mengatakan sebagaimana tidak dikatakan oleh, bukan oleh, tidak dikatakan untuk Nabi. Tulis bukan oleh ni, salah. Betul, pelajar-pelajar betul balik terjemahan salah. Sebagaimana tidak dikatakan Nabi Muhammad Azza wa Jalla. Tulis betul balik. SAW itu tukar. Tidak dikatakan Nabi Muhammad Azza wa Jalla. Sebab apa orang tak kata Nabi Azza wa Jalla? Sebab istilah Azza wa Jalla tu diguna untuk Allah. Diguna untuk siapa? Untuk Allah. Maka mu jangan kata ke Nabi. Walaupun Nabi SAW sangat mulia, azizan jalilan, sangat mulia dan agung, maka orang tak kata kepada Nabi Azza wa Jalla. Orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata. Orang tak kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata. Jadi orang tak kata sebab istilah tu telah digunakan sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Bakarnya? Atau Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam tak kata. AS. Macam-macam dia ni. Mari AS pula. AS ni bahasa lain. Alaihi salam. Tetapi dikatakan Ali atau Sayyidina Abu Bakar, kita kata radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu atau ridwanullahi alaih. Tulis pelajar. Sama ada kita kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, ataupun kita kata ridwanullahi alaih. Tulislah hak pandai ada Arab tu, ridwanullahi alaih. Kalau radhiyallahu anhu biasa tulis kan. Tambah ni pula ridwanullahi alaih pun boleh kata. Apabila dikatakan sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain, Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam,
Maka yang benar menurut kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, hukumnya makruh tanzih. Mana satu perbuatan yang tidak elok. Sebab istilah itu diguna untuk Nabi, kenapa bagi pakar ke Sayyidina Abu Bakar? Itu tidak elok. Tanda pelajar. Jangan duk pakai guna istilah sendiri. Pandai-pandai ya, jangan. Kita kena guna istilah yang digunakan oleh para ulama Islam. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya, hukum kalau kita kata tadi khilaful aula, mana menyalahi yang sepatutnya. Tulis apa? Menyalahi yang sepatutnya, dia tulis ke Arab khilaful aula, tulis. Khilaful aula maknanya menyalahi perkataan yang sepatutnya. Radhiyallahu anhu dia kata sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dikatakan makruh. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Keras ni. La yanbaghi, la yajuz. Dia kata lagu tu. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan zahirnya haram perbuatan itu. Ini pandangan sebahagian ulama. Demikian juga tidak diperkenankan untuk dikatakan alaihi salam atau sepertinya kepada selain daripada Nabi. Kita kata macam sebahagian daripada ulama ni, lebih-lebih lagi kalau ulama Syiah. Tulis apa? Kalau ulama Syiah, Sayyidina Ali dengan keturunan dia, imam-imam Ahlul Bait, dia panggil imam 12 ni, semua dia tulis alaihi salam belakang. Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, Husain alaihi salam, dia tulis ain sin. Kalau membaca buku dia tulis Ali, lepas pada Ali dia tulis ain sin, itu buku Syiah tu. Faham dah? Kalau bahasa Melayu pun, contoh awak tengok, berkata Ali alaihi salam, cek penulis dia Syiah. Ahli sunnah dia tak kata pada Sayyidina Ali salam. Ahli sunnah kalau dia tak kata radhiyallahu anhu, dia kata karramallahu wajhah. Itu istilah. Sepatutnya ulama ahli sunnah kata eloknya tak setukarlah. Semua sahabat taraddi, kita kata radhiyallahu anhu belaka. Abu Bakar sampai kepada Sayyidina Ali khalifah, dan sahabat lain radhiyallahu anhu, yang wanita radhiyallahu anha, jangan duk mai alaihi salam gitu. Ataupun Ali karramallahu wajhah. Kenapa kita nak bezakan Ali dengan sahabat lain, sedangkan Abu Bakar lebih afdal daripada Sayyidina Ali? Atau lainnya kepada selain para Nabi, kecuali apabila mengucapkan atau menjawab salam. Kalau salam boleh. Orang kata assalamualaikum, kita kata alaikassalam, boleh. Tapi kalau dhamir dia tak ada, kita kata alaihi salam, la. Berdepan boleh untuk jawab salam. Lama pula awak pening pula, tak boleh kata alaikassalam jadi Syiah. La, Syiah lain. Hak kita ni bukan Syiah. Ini kerana mendahului mengucapkan salam itu sunat. Mana kita mula ucap salam, assalamualaikum, jawablah weh. Sebab kita bagi salam itu sunat. Menjawab salam hukumnya, ingat molek, orang salam kita kena jawab. Bui sunat, jawab wajib. Ingat molek. Kalau kita apa benda sunat jadi wajib, apa dia? Salam. Salam bagi sunat. Assalamualaikum sunat. Tapi orang jawab wajib. Dan ini ditujukan kepada semua manusia selain daripada Nabi. Salam semua orang boleh. Namun apabila digunakan sebagai ikutan, maknanya ikutan bukan asal perkataan, maka boleh saja dan tidak ada perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini. Contohnya seperti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tengok. Wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'i. Tengok, salli, selawat tu untuk Nabi je. Tapi boleh kita masuk keluarga dia, sahabat-sahabat dia, pengikut dia boleh. Dia panggil taba'an, bukan aslan. Asalnya selawat untuk siapa? Untuk Nabi. Nama-nama orang lain itu ikut. Itu dibenarkan. Ulama salaf juga melakukannya. Jadi ulama salaf ada yang berbuat sedemikian.
Bahkan kita diperintahkan untuk melakukannya dalam doa tasyahud dan selainnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam. Lain halnya apabila mengucapkan selawat secara tersendiri, tak boleh kita kata Allahumma salli alaika la. Sallallahu alaika, tak boleh. Dan saya telah jelaskan dengan cukup terperinci dalam perbahasan mengenai selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis pelajar, muka surat, tulis. Dia kata, Nawawi kata saya telah terperinci, awak ambil muka surat, tulis muka surat 5. Muka surat 230. Muka surat 230 bab yang kelima. Tulislah di kitab tu, muka surat 230. Mayuh nak cari ni. Nawawi kata kita dah bincang dulu. Mana? Tulis muka surat. Muka surat, tengok muka surat 230, di sana ada bab selawat kepada para nabi dan keluarga mereka. Maka di sana ada perbahasan. Imam Nawawi dah bahas panjang. Ana pun tak nak bahas sebab pelajar-pelajar tengok di sanalah. Baik, tulis tepi kita hukum niat berniat zakat. Kita nak uji zakat ni kena niat ke tak ada? Kena niat ke tidak? Kau pakai hala, pakai jadi selalu. Atau kena niat? Tulis apa? Hukum niat mengeluarkan zakat. Jawabnya, niat zakat hukumnya wajib. Niat zakat wajib. Niat itu dilakukan dalam hati sebagaimana ibadat-ibadat yang lain. Cukup kita niat hati, ini zakat aku, kita pahala duit. Sah. Dianjurkan untuk diikuti dengan ucapan dengan lidah. Jadi kalau kita kata gini, comel. Contohnya kita nak bagi zakat pada orang ni. Kita pun bagi RM100, kita kata saudara, ini adalah zakat aku. Lebih baik. Sebab apa lebih baik? Tanda tepi kita. Sebab apa lebih baik? Sebab penerima tu tahu. Ni duit zakat. Kalau dia kaya, dia kata lah, saya kaya tak boleh terima zakat. Ni awak pakai baju serebeh ni. Macam darwish. Ada nama darwish ni. Pernah darwish. Darwish Melayu lain, darwish Arab lain. Dia kata mu ni pakai baju serebeh ni. No. Dia kata mu main-main serebeh. Dia pun buka dalam beg dia 3 kad kredit bank. Mana agak? Cuma dia serebeh. Tahu serebeh? Serebeh ni macam mu tu lah. Baju top gosok. Gitulah serebeh nama dia. Maknanya macam orang miskin lah gaya dia. Kita beri zakat. Zakat. Ambil zakat ni. Dia beli baju baru. Zakat. Dia kata aku baru bayar zakat di pejabat agama 40,000. Mana agak? Terkedu kita. Kita nak beri dia zakat RM40, dia bayar zakat RM40,000. Kaya punya orang. Jadi bila kita maklumkan, dia tahu kalau dia tak boleh terima zakat, dia tak ambil. Tapi masyarakat hari ni bila kita nak bagi zakat, dia mari ngaku miskin belaka. Miskin. Jangan main dengar ni para warga kita ni, muslimat muslimin. Kalau kita ni orang yang ada duit, jangan ambil duit zakat. Itu zakat itu untuk orang miskin. Tapi masyarakat kita ni, dia kata dia miskin lah tu. Lepas tu dia ambil. Maknanya niat zakat dalam hati, apabila hanya mengucapkan dengan lidah tanpa niat dalam hati. Dia kata dengan lidah, ini adalah zakat aku, tapi hati tak kata. Sah ke tak sah? Maka terdapat perbezaan pendapat dalam keabsahannya, kesahihannya. Yang paling benar tidak sah. Dengan ni awal. Mana kalau orang ni kata dengan mulut, tak kata dengan hati, tak sah dia punya zakat. Sama juga macam kita semaya. Mutakbir derah lah, usalli fardal maghribi, Allahu akbar, dalam hati tak kata, sah ke tak sah? La, tak sah. Tapi kalau kita kata dengan hati, tak kata dengan mulut, sah ke tak? Itu yang berlaku. Jadi kita sebenarnya niat tu dalam hati.
Cuma kita maklumkan kepada penerima zakat bahawa ini zakat, supaya dia boleh tahu, oh duit zakat. Saya tak boleh terima, saya kaya. Senanglah. Tidak wajib bagi pembayar zakat ketika menunaikan untuk mengatakan ini adalah zakat. Tak payah kata. Cuma kita kata tadi, kalaulah kita syok orang itu, dia ni orang miskin ke kaya, baik kita bagi tahu ini duit zakat ni. Namun cukup dengan membayar kepada orang yang memiliki kepentingan atas perkara tersebut. Apabila mengucapkannya, maka tidak ada apa-apa, wallahu alam. Kalau kita ucap, tak ada apa-apa, beres je. Dan disunatkan bagi pembayar zakat sedekah, nazar atau kafarah, denda-denda yang dia ada dan sebagainya untuk mengucapkan. Bila kita sudah bayar zakat ke, bayar kafarah ke, bayar berapa ke, kita pun doa, kata belaka, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Allahu Akbar. Allah SWT menceritakan doa ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Ismail serta isteri Imran. Nabi Ibrahim dengan Ismail bila dia bina Kaabah, dia pun doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita pun bila kita serah buat satu benda ibadat, sedekah ke apa, kita pun doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau maha pendengar lagi maha melihat, maha mengetahui. Tamaklah kita bacaan zakat. Sekarang kita berpindah kepada, tengok dalam bahasa kita Arab kata kitab yang ke-9, Kitabu Azkaris Siyam, kitab yang mengumpulkan zikir-zikir dan bacaan ketika puasa. Bab 145, babu ma yaquluhu idza ra'al hilal wa ma yaqulu idza ra'al qamar. Bab, tengok dalam terjemahan dia guna bab 1. Nombor 1, doa ketika melihat bulan sabit. Doa ketika tengok bulan sabit, hilal dia panggil. Kenal hilal? Ada nama hilal sini? Ada. Mana? Kalau hilal jadi begitu. Bulan sabit ke hilal ni? Hilal tu apa bulan mula-mula tu dia panggil hilal. Jadi bila kita tengok anak bulan, lo ni kita nampak ke tak nampak anak bulan? Tak nampak. Bila tak nampak, kita tengok apa? Tengok pemegang mohor majlis raja-raja. Pemegang mohor keluar dari TV, sekarang anak bulan sudah kelihatan. Kita pun boleh baca doa ni. Ataupun kita tengok takwim kata sudah masuk satu hari bulan Qamari, bulan Hijri, kita boleh baca doa ni. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, tengok bacaan 537, warwina fi musnadid Darimi wa kitab at-Tirmizi, kami riwayatkan dalam musnad ad-Darimi dan kitab at-Tirmizi daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda lihat al-hilal. Apa dia hilal? Hilal maknanya tengok anak bulan. Tengok anak bulan. Maknanya satu hari bulan Qamari. Kita baca doa ni. Kalau kita tak nampak anak bulan apa, baca tak apa. Sebab payuh nak nampak anak bulan ni, kena pergi dengan teropong, dengan berapa lagi orang bawa dah. Kita dengan mata saja tak nampak. Jadi sah dah esok satu hari bulan, malam ni kita baca. Baca belakang. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman
wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Gaji kata dah. Awal. Dalam perisai Muslim ni ada hari-hari, tiap minggu kita belajar. Boleh tak kata ni? Benar. Kata sekali lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit ini atas kami berupa rasa aman, iman, keselamatan dan Islam. Maknanya bulan ini kita nak aman, sejahtera. Wahai bulan sabit, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tulis hadis ni, riwayat dia, sanad dia hasan, hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Kata Nawawi, waruwina fi musnadid Darimi, kami riwayatkan dalam musnad ad-Darimi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu apabila melihat hilal, lihat anak bulan, baginda mengucapkan, dengar, ni panjang sikit, kata, Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Wassalamati wal Islam. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Ingat dah. Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit di atas kami berupa keamanan, rasa aman, iman, keselamatan, Islam dan taufik untuk apa yang engkau cintai dan engkau redai. Wahai bulan sabit, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Itu hadis ini hasan bima qablahu. Hasan jugalah di rojak dia. Semua bacaan ini adalah kitab perisai Muslim. Kemudian kita pergi pada bacaan yang ketiga. Tengok hadis 539. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dalam Kitabul Adab. Kitabul Adab. An Qatadah. Telah sampai berita kepadanya bahawa diriwayatkan Nabi SAW apabila melihat hilal, baginda mengucapkan, kata ni panjang ni, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, amantu billahi alladhi khalaqaka. Tutup kurungan. Salah samarat jangan baca. Kalau mau baca ni sah dah mutuk lepas kapuh tak ngaji. Sebab salah sumarat maknanya baca 3 kali ulang. Baca berapa kali? 3 kali ulang. Mu jangan baca salah samarat amin belakang. Dia kata lepas kapuh molek dia ni, wei, amin juga salah samarat. Summa yaqul, letak kurungnya lah. Salah samarat tu summa yaqul tu jangan baca. Kemudian dia baca doa ni. Alhamdulillahilladzi bisyahri kaza wajaa bisyahri kaza. Ada ke doa lagu tu? Temu tukar Macam sekarang ni bulan apa ni? Muharram. Jadi kita kata alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri Zulhijjah wa jaa bi syahri Muharram. Kena tukar lah format dia, tak ada syahri kaza gitu. Tak dia panggil bulan sekian-sekian, bulan sekian-sekian. Apa dia bulan sekian-sekian. Mana ada nama bulan lagu tu? Tengok terjemahan dia. Hilal kebaikan dan petunjuk, hilal kebaikan dan petunjuk, hilal kebaikan dan petunjuk
Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu. Tutup kurungnya. Sebanyak 3 kali jangan baca. Kemudian mengucapkan jangan baca. Lepas tu baru ambil terjemahan. Segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan demikian. Tok garisan bawah demikian tu. Bulan Zulhijjah. Dan mendatangkan bulan Muharram. Tengok, mari bulan depan pula. Yang telah pergi bulan Muharram, datang bulan Safar. Jadi kena tukar format. Cuma hadis ni tulis pelajar, hadis ini dhaifun, sanad dia lemah. Sanad dia dhaif. Cukuplah baca hak tadi. Hak dua hak tadi. Dalam riwayat lain daripada Qatadah bahawa diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, baginda memalingkan mukanya. Nabi tak mau tengok. Demikianlah keduanya diriwayat oleh Abu Daud secara mursal. Mursal maknanya hadis tak sambung dia punya sanad. Batulah dia tidak sahih. Di bahagian manuskrip Abu Daud disebutkan, Abu Daud mengatakan pada perbahasan ini tidak ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sanad yang sahih. Jadi hak tadi pun hasan. Maknanya dia dhaif tapi dia capu-capu jadi hasan. Hak dua riwayat yang pertama tadi. Kita pakai hak itulah. Jangan duk ambil hak pelik-pelik ni. Kan? Faham eh? Tengok bacaan yang ke seterusnya. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya baca hak depan tadi, hak hasan tu, hak lain tak apa, tinggalkan. Tulis sebelum 541 tulis tajuk doa ketika tengok bulan. Tengok bulan Al-Qamar. Qala qamar ni bulan purnama. Tengok bulan purnama deh. Tengok bulan. Mana bulan penuh lah, bukan bulan anak bulan, mak bulan ni. Tengok Al-Qamar itu leh. Tengok Al-Qamar. Tak tahu kenapa penterjemah dia dia kata apa ni? Sedangkan tentang melihat bulan, bila kita tengok qamar, tengok bulan cerah. Tengok bulan cerah. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Aisyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Jadi Nabi kita ni dia pegang tangan isteri dia, Aisyah. Ketika bulan muncul, baginda bersabda, ta'awwazi billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Tak usah baca. Bukan bacaan ni, cuma Nabi ajar kepada Aisyah. Nabi kata Aisyah, ta'awwazi billahi, artinya berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan malam ini apabila telah gelap. Apa dia maksud dia ni? Malam bila dia gelap ni lagu mana? Kita kata samahu ghasiqan min hadzal ghasiq. Al-ghasiq ni maknanya apabila gelap malam. Bila malam tu gelap, marilah waqab. Waqab tu apa? Bila masuk gelap, marilah pencuri-pencuri, penjahat-penjahat mula nak khianat. Faham itu dia panggil min syarri ghasiqin iza waqab. Bila gelap, keluar pencuri, keluar penjahat, perampok. Jadi Nabi kita kata minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada hak gelap-gelap ni. Tengok nota di bawah, nota 164. Al-Imamul Hafiz Ibnu Abu Bakar Al-Khatib mengatakan, permohonan perlindungan dilakukan ketika malam telah gelap gelita. Jadi bila malam gelap, tak ada lampu, tak ada bintang, tak ada bulan, kerana para pelaku kerosakan akan lebih memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan merosakkan hak-hak serta kehormatan orang lain daripada siang hari yang terang. Jadi bila malam gelap kita tengok, oh gelapnya sini. Malam ni gelap, tak ada bintang, tak ada bulan. Kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min hadzal ghasiqi idza waqab.
Itu bacaan. Jadi perbuatan mereka yang dinisbahkan kepada bulan, yang kerana munculnya bulan itu mereka jadi memiliki kesempatan untuk berbuat jahat. Jadi bila mari bulan nampak orang, dia pengenak. Wallahu alam, apa itu dia bagi huraian yang kita ada tu. Allahu akbar. Mana dalam gelap pokok jahat tu situ. Dan bila mari bulan, dia pergi nampak orang, dia pergi ngenak pada orang itu. Jadi kita minta berlindung Allah Taala daripada sebarang pengkhianat. Baiklah. Yang terakhir, tulis. Bacaan yang terakhir, tengok 542. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami riwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya dengan sanad yang lemah, yang dhaif, daripada Ziyad An-Numairi, daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, diriwayatkan, tulis awal, diriwayatkan, yang kata Nabi bersabda, diriwayatkan Rasulullah SAW apabila masuk bulan Rajab, Nabi baca doa ni. Kata belakang doa. Semua orang hafal doa ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata lagi. Biasa siapa baca doa ni? Siapa baca doa ni? Tu email baca doa. Oh, dia baca, semua maya baca. Tulis belajar. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kata di para muhakkik, tulis itu. Hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini sanad dia terlalu lemah. Sebab itulah kalau kita nak doa, jangan kata Nabi kata. Kita doa, nak doa lah. Tapi jangan disebahkan kepada Nabi kerana sanad dia terlalu lemah. Tulis itu, dhaifun jiddan. Pasal tu ada setengah ulama dia tak pakai doa ni. Dia pergi kepada doa salafus salih. Dia kata apa?